tadi kau kalau suruh jika adalah itu kejahatan. Apa? Jika adalah amal. Okay. Baiklah. Tadi umpah sebut tak faham bukti sebutnya. Jika adalah amal. Qal mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumi fid dharain amin. Katanya jika adalah amal engkau itu kebajikan, nescaya engkau lihat akan dia kebajikan. Dan jika adalah amal engkau itu kejahatan, nescaya engkau lihat akan dia kejahatan. Sambungan daripada bulan yang lalu, sebab kita bulan ke bulan, bagaimana keadaan seseorang apabila meninggal dunia. Jadi kitab Kashful Ghaibiyah ini pada tajuk awal ini banyak menceritakan keadaan orang meninggal dunia. Dan apabila kita membaca kitab-kitab berkenaan dengan kematian, maka Nabi SAW menyuruh kita agar memperbanyakkan mengingat kematian. Sabda Nabi SAW, "Aksiru zikru hadhimil lazzat." Nabi bersabda, perbanyak akan mengingati sesuatu yang boleh menghancurkan kelazatan. Apa yang dimaksudkan menghancurkan kelazatan? Ya'nil maut, kematian. Bahkan ada hadis menyebut orang yang cerdik itu banyak ingat mati. Jadi apa sahaja yang menjurus ingat perkematian, maka itu merupakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada hadis menyebut mengingat kematian itu boleh membersihkan hati yang berkarat. Hati yang berkarat itu boleh membersihkan hati itu. Sebagaimana sabda Nabi SAW mengatakan, innal qalba la tasda. Hati manusia itu boleh berkarat. Sebagaimana berkarat ni besi. Sahabat bertanya, wa ma jila'uha ya Rasulullah. Kalau hati berkarat, macam mana nak kilatkan ya Rasulullah? Ada riwayat mengatakan bizikrillah, banyak berzikir. Ada riwayat mengatakan bil tilawatil Quran, banyak baca Quran, dan ditambah dengan zikrul maut, banyak ingat mati. Jadi mengingat kematian ini satu kebaikan, satu kebaikan. Mengingat kematian itu bukan bermaksud menghilangkan semangat kita, tak? Apa boleh ingat mati ni, orang hidup lama 20 tahun ni. Boleh ingat mati dah. Jadi sebagai orang menganggap ingat mati ni meruntuhkan hidup kita ataupun menghilangkan kebahagiaan hidup kita. Itu salah. Sebab kematian itu bukanlah kebinasaan mutlak. Kita sebagai mukmin, seorang Islam, kita tidak beranggapan kematian itu kebinasaan mutlak. Sebab itu kalau kita bersedih, jangan sedih yang melampau sampai hilang akal, sampai kita jadi sakit jiwa pula, berlaku kematian pada keluarga kita. Itu tak betul. Kenapa kita sampai hilang akal pula berlaku kematian? Nak sedih apa? Minggu depan kita bolak balik. Nak sedih, nak sayang warna orang tu, tak apa, tunggulah, tak lama dia tu. Jadi kenapa kita menjadi seperti orang yang tak ada iman? Sebab orang tak ada iman, habis pisah, habis macam tu lah. Orang beriman melihat kematian, dia sedih itu sebagai menandakan hubungan kasih kita kepada dia sebab kita berpisah. Tapi bukan pisah yang lama. Sebab itu bila kita ziarah kubur, apa yang kita sebut, kita akan mengatakan antumus sabiqun wa inna insyaallah bikum lahiqun. Di antara kata-kata yang sudah kita sebut bila ziarah kubur, maka kita mengatakan ya darul muslimin, wahai negeri orang Islam,
antumus sabiqun, kamu dah menyusul dulu. Wa nahnu insyaallah bikum lahiqun, adapun kami insyaallah kami akan menyusul. Itu bahasa dia. Kalau bahasa Arab tu tak sampai makna, cakap Melayu dia. Jadi terdengar orang, oi macam tu lah khabar, itulah. Itulah yang sunat Nabi supaya mengingat itu. Jadi kalau bahasa Arab tu tak dapat orang nak menghayati, cakap Melayu. Wahai penghuni kubur, tak apalah kau menyusul dulu. Kami ni insya-Allah Taala boleh menyusul. Buat macam tu lah kan. Bahasa Arab ni tak sampai mana. Kami akan menyusul insya-Allah. Tak minggu depan, bulan depan. Tak bulan depan. 2 bulan lagi. Kan? Apa masalah kan? Sebab orang Islam, kematian itu bukan kebinasaan mutlak. Kematian proses perpindahan alam saja. Macam orang pergi Mekah lah. Orang pergi Mekah, yang sedih tu bila kawan kita balik seorang. Saya khidmat ke Mekah mungkin, yang paling sedih tu ada. Bila ke Muncak tu penuh hotel tu. Bila dah habis wukuf, balik orang Padah balik, hilang satu lantai tu hilang, makin kurang. Jadi sedih ke saya. Kita yang bertugas ni memang paling last sekali. Tutup rumah lagi. Tutup rumah, sedih. Sebab berpisah. Tapi mana jemaah kalau pisah 4 jam. Sampai Malaysia jumpa dah balik. Kalau jom pun jumpa dah balik kan. Jadi sedih itu sebagai tanda apa? Sedih itu tanda kasih. Itu perlu. Sedih itu tanda kasih gitu. Jangan tak sedih langsung lah, elok tak mati. Seperti tengok film bola pula. Tak sampai nak sedih dah. Apa pula? Bola tu kawan kita ni. Tak boleh dah pula kan. Tak payah sedih-sedih dah. Tak boleh juga. Sehingga Nabi pun menangisi anak dia kan. Menitiskan air mata. Menangisi anak dia, Abul Qasim. Anak dia Abul Qasim. Maka Nabi menangis. Jadi sahabatnya, kau menangis ya Rasulullah. Menangis ini menangis rahmat, tanda kasih kepada anak. Jadi orang Islam menganggap kematian bukanlah kebinasaan yang mutlak. Sebab kita akan menyusul. Kalau sampai itu kita akan menyusul kan. Jadi mana orang dekat kubur tu, ingat minum teh sebelah tu, dia tak boleh riang bodak kan. Minum tepi lain boleh riang, kalau minum teh tepi tu kantor kan. Sebab dekat kubur kan. Maka menyebut tentang mukadimah kita gini, cerita bagaimana keadaan kematian. Maka disebut sebelah ini bagaimana keadaannya. Maka sebelum ini menyebut bahawa ada kata suruhan, 3 kali suruh yang kuat ketika mana seseorang menerima kematian. Apa dia? Iaitu, hai anak Adam, sebaik-baiklah bagi engkau jika adalah engkau itu taubat, dan sebaik-baiklah engkau itu jika ada amal engkau itu kebajikan. Sebaik-baik bagi engkau jika adalah menyerta engkau itu ridwan Allah, keridhaan Allah. Dan sejahat-jahat bagi engkau jika menyertakan akan dikau marah murkanya Allah. Jadi bermaksud ada suruhan bila berlaku kematian, ada 2. Satu kata-kata tahniah, satu kata-kata tahniah kepada jenazah tu. Bermaksud jenazah ni kalau orang yang mulia, bertambah mulia dia. Macam kita dapat kejayaan tu gembira dah. Jumpa orang tahniah.
Tahniahlah dapat menantu kita. Oh, betapa syukur kita. Dapat menantu tu syukurlah. Ada nak tahniah dua orang ni, lagi syukur. Mendapat kejayaan syukurlah. Dan bila tahniah lagi syukur. Begitulah. Bila kita melakukan dosa, kejahatan, kita akan rasa sedih di akhirat nanti. Tentu. Kemudian ada pula kata-kata yang menambah rasa sedih. Kita gagal contohnya. Kita gagal dalam pengisah, sedihlah. Sampai itulah pemalih. Lihat. Sebut itu kan. Lari je tu. Kalau berjaya pula tahniah. Kita berjaya dah syukur dah. Orang cakap tahniah, tambah lagi mulia. Kita dah gagal dah, sedih dah. Balik-balik kono lagi. Itulah dia, pemalih. Kan dah gagal dah. Kono lagi sedih. Jadi akhirat itu sebegitu keadaan dia. Orang yang mulia akan diangkat. Ahli maksiat akan dihinakan. Itulah maksud firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Syarran yarah. Jadi Allah Taala mengatakan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan", barang siapa mengamalkan kebaikan di dunia seperti zarrah, yarahu, dia akan lihat dan manusia akan lihat kebaikan seperti zarrah. Jadi bila kita ada melakukan kebaikan, manusia lihat kebaikan kita. Maka bertambah mulia kita. Sebab kemuliaan kita dipandang oleh manusia. Yang mulia bertambah mulia. Malaikat pun tengok kemuliaan kita. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa melakukan sebesar zarah kejahatan, yarah, akan dipilahkan juga. Dah tunduk gitu. Jadi yang ahli maksiat bertambah dihina, maka ahli taat bertambah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali Allah Taala ampunkan kita. Maka tidak disebut kesalahan kita. Kita dah risau dah. Pernah bersalah mungkin kita kata, Allah ni kurang sebut. Tak disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, ataupun itu dikatakan istilah Allah Taala tutup kejahatan kita. Satar nama dia. Dan di antara sifat Allah adalah satirun. Allah Taala itu nama dia satir. Satir ni Tuhan yang Maha Penutup. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diwujud, man satara musliman satarallahu uyubahu yaumal qiyamah. Man satara musliman, barang siapa tutup aib orang mukmin, orang muslim, tutup. Begitu tu sampai ke kita dah. Kita kata yang tak baik itu biar dah. Biar sampai ke kita dah. Tapi selalu benda tak baik kalau sampai ke kita, mengaladak lah semua. Dia nak cerita bona ni. Nak cerita bona ni kan. Benda tak baik je lah. Nak cerita. Tapi kita baca kitab, kita tutup. Kalau sampai kita tak baik kita pandang kat kita, habis kita. Itu yang terbaik. Kita yang pertama dengar benda tak baik, kita tutup kat kita ya. Tapi dah menggeladak bona, ceritalah. Kau seorang ni tahu cerita ni. Kita pun jadi tak tu Dan ada cerita lah tapi dan malih nak khabar. Dah cerita dah malih khabar dah cakap. Dia ada cerita ni, cerita apa? Tapi dan malih nak khabar lah. Malih khabar. Cerita lah. Itulah tu kau seorang ni lah. Seorang. Jadi yang kedua lah. Kau seorang lah. Dah habis. Mari dia buka keburukan orang. Susah nak menutup aib orang ni. Sebab kita nak cerita benar-benar kan. InsyaAllah. Dalam satu hadis Nabi kata, man satara musliman, barang siapa menutup aib orang Islam, satarallahu uyuba yaumal qiyamah. Allah akan tutup beberapa aib dari kiamat. Itulah sebaliknya, barang siapa membuka aib orang Islam, Allah Taala akan buka aib dia. Jadi kita ramai buana buka aib orang ni, kita tak ada aib lah. Kita ada aib. Jadi barang siapa membuka aib orang, Tuhan akan buka aib dia. Kita banyak aib. Jadi di antara kebaikan Allah Taala kepada kita, maka ditutup aib kita.
Maka ada hadis yang menceritakan bagaimana rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada orang mukmin, dan terlebih-lebih lagi rahmatnya Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan terlebih lagi rahmatnya Allah kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan dari riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, apalah kiranya Engkau beritahu aib umatku kepada aku sahaja, ya Allah, jangan dibuka kepada manusia. Apalah kiranya Allah, agar Engkau sebut aib umat kepada aku sahaja. Permintaan Nabi SAW. Maka Allah Ta'ala mengatakan, demi kasihnya kepada Nabi SAW, biarlah aku seorang saja mengetahui aib umat engkau, kepada engkau pun aku tak sebut, kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan kita riang benarnya hadis tu. Mungkin bukan semua aib. Bukan semua aib. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala berkenan kepada kita, maka ditutupnya aib kita, hatta kepada Nabi kita pun tidak disampaikan aib itu kan. Maka disebut ketika mana meninggal anak Adam, maka ada seruan mengucap tahniah. Maka seruan itu 3 kali dengan seru yang amat kuat katanya. Ketika mana jenazah itu ditanggung, apabila ditanggungkan akan atas jenazah, bermaksud ketika jenazah itu dibawa ke kubur, apabila ditanggungkan akan atas jenazah, maka ada keseruan. Kita sawu hutang jenazah tadi kan, sawu jemaah. Kalau jenazah ada hutang, maklumkan, kalau tak pun halal kan. Ada seruan yang lain, itu seruan yang kuat, tidak didengari oleh jin dan manusia. 3 kali seruan yang kuat. Apa dia? Yang pertama, kata-kata pujian tahniah kepada jenazah. Masya Allah, kita melakukan kebaikan, kita melakukan ketaatan dan sebagainya. Maka kata-kata pujian ke atas jenazah. Maka katanya, wahai anak Adam, sebaik-baik bagi engkau, sebaik-baiklah bagi engkau jika adalah engkau itu bertaubat, katanya. Dan sebaik-baiklah engkau itu jika engkau ada amal kebajikan. Dan sebaik-baik bagi engkau jika adalah menyertai engkau itu keredaan Allah. Beruntunglah engkau sekiranya kematian engkau ini mendapat keredaan Allah. Kemudian, maka sejahat-jahatnya, semalang-malangnya bagi engkau jika menyertakan tika itu dengan kemurkaan Allah. Malanglah engkau wahai jenazah sekiranya perjalanan kau ke kubur itu diiringi oleh kemurkaan Allah, katanya. Dan apabila dihantar mayat itu kerana sembahyang pula, ini baru usung kubur, usung untuk sembahyang, maka disuruhkan akan dia dengan 3 kali seru yang amat kuat. Itu tak dengar. Wahai anak Adam, tiap-tiap amal yang engkau amalkan akan dia itu, engkau lihatlah akan dia. Maka akan lihat yang kita baca Al-Quran tadi, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Maka jika adalah amal engkau itu kebajikan, nasib engkau lihat akan dia kebajikan. Dan jika adalah amal engkau itu kejahatan, nescaya engkau lihat akan dia kejahatan. Dan apabila ada sembahyang tadi, dan apabila dihantar jenazah itu atas tepi kubur, letak tepi kubur kan, ni kubur nak siap ni, dia lihat pun dah siap, papan gendeng pun dah ada. Nescaya diserukan akan dia dengan 3 kali seru yang amat kuat. Tapi kita manusia tak dengar. Maka katanya, wahai anak Adam, tiada engkau berbekal di dalam kampung ni. Boleh? Kampung. Tiada engkau berbekal di dalam kampung bagi binasa ini. Makna tak siapkan bekal. Maka kita tak siapkan bekal.
Menyiapkan bekal ini telah dinasihatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menyediakan bekal ini telah dinasihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya para sahabat, bagaimana kamu menyiapkan bekalan kalau kamu musafir? Jadi sahabat ni musafir, orang teh padang pasir, orang teh hutan dan sebagainya. Maka sahabat kata, ya Rasulullah, kami kalau musafir, semakin jauh musafir kami, semakin banyak bekal yang kami bawa. Kalau begitu Nabi kata, tidak ada musafir yang lebih jauh berbanding musafir ke akhirat. Maka siapkan bekalan. Maka Nabi baca ayat Quran, wa tazawwadu. Tazawwadu ni berbekal-bekallah, siaplah bekal. Fa inna khairaz zadi at-taqwa. Berbekallah kamu, dan sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan, takwa. Di takwa ni pun banyak ulama hurai apa maksud takwa. Ketika mana khutbah Jumaat mesti sebut ittaqullah, kalau tak sebut ittaqullah batal khutbah tu. Mesti ada ittaqullah. Wahai Jumaat, bandar kita bertakwa kepada Allah. Menyuruh orang bertakwa khutbah itu rukun khutbah. Sayyidina Ali bila ditanya tentang takwa, apa maksud takwa wahai imam? Maka Sayyidina Ali mengatakan at-taqwa, maksud takwa, kata Sayyidina Ali, takwa ni apa? Takwa ni Nabi kata bekalan yang paling manfaat untuk kita buat akhirat adalah takwa. Allah Ta'ala sebut wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Siapkanlah bekalan, sebaik-baik bekal adalah takwa. Takwa ni apa? Ulama menghuraikan dengan berbagai pentakrifan. Sayyidina Ali ditanya tentang takwa, wahai imam, apa maksud takwa? Sayyidina Ali mengatakan at-taqwa ma'nahu al-khawfu minal jalil. Takwa itu al-khawfu minal jalil, bermaksud takutkan Allah Ta'ala yang bersifat dengan jalal, jalil, dengan kebesaran. Takwa itu ada rasa takut kepada Allah. Al-khawfu minal jalil. Al-khawfu minal jalil. Al-amal bitanzil. Yang kedua, takwa itu al-amal bitanzil, mengamalkan Quran. Tanzil itu Quran. Quran ni banyak nama dia. Salah satu nama dia tanzil. Al-amal bitanzil, amal apa yang Al-Quran. Bermaksud berakhlak kita dengan akhlak yang ada dalam Al-Quran. Itu tanda takwa. Bermaksud semakin banyak kita mengamalkan apa akhlak-akhlak yang Al-Quran, semakin takwa kita. Itu pentakrifan Sayyidina Ali. Al-khawfu minal jalil, al-amal bitanzil, al-qana'atu bil qalil. Yang ketiga, qana'ah bil qalil. Qana'ah maksud apa? Qana'ah rasa puas, rasa redha, bil qalil, dengan nikmat yang sedikit. Allah Subhanahu wa taala ada bagi orang nikmat yang banyak. Ada orang diberikan nikmat sederhana, ada orang diberikan nikmat sedikit. Kita sikit lebih, orang lain banyak, juta-juta Tuhan bagi. Ada orang ribu-ribu, ratus ribu, kita puluh-puluh je. Habuan kita. Maka apa sifat dia? Orang bertakwa itu al-qana'atu bil qalil. Rasa qanaah dengan sedikit nikmat yang Tuhan beri. Rasa puas. Jangan ada rasa apa Allah Ta'ala ni jadi macam ni. Jadi kalau orang kayu-kayu, ni tak kayu-kayu, mana dia tidak puas kepada takdir Tuhan. Kita adalah qana'ah. Yang nama dia cari duit. Dapat banyak, alhamdulillah. Dapat sikit, qana'ah kita, puas kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita kalau pergi umrah, salah satu doa dalam tawaf, pusing 2, pusing ketiga kau sampai ke 5. Lama tak umrah lupa. Maka di antara doa ketika tawaf, Allahumma qanni'ni bima razaqtani.
Jadi memudahkan orang yang pergi umrah, balik umrah. Doa tu dalam buku tu, buku tawaf ni ada doa tu. Kalau orang baca doa tu mesti sampai doa, Allahumma qanni'ni bima razaqtani. Allahumma qanni'ni, ya Allah berikan aku rasa qanaah dengan sesuatu yang kau rezekikan kepada kami. Dia itu lupa lah nak baca, apa balik. Kan? Ataupun itu lalai lah, tak ingat dia punya makna, apa balik. Habis banyak-banyak tu, pergi Makkah balik kan. Sebab apa? Entah tamak ni tak hilang-hilang lah so, mungkin masa dia baca tu dia tak faham makna pergi balik mana. Jadi bila tawaf tu, di antara doa dia minta qanaah kepada Allah. Allahumma qanni'ni bima razaqtani, ya Allah berikan aku rasa qanaah dengan rezeki engkau. Dan qanaah ini adalah tanda takwa. Sayyidina Ali mengatakan takwa itu al-khawf minal jalil, takutkan kepada Allah, al-amal bil tanzil, mengamalkan Al-Quran, al-qana'atu bil qalil, rasa qanaah dengan nikmat yang sedikit. Harta diberikan sedikit, pangkat diberikan sedikit, kesihatan mungkin dah banyak dah, tinggal sikit, tinggal separuh dah. Masalah qanaah Allah kata, qanaah ya Allah, qanaah ya Allah. Nabi Ayub alaihi salam bersifat dengan qanaah sampai marah hang rumah kepada Nabi Ayub alaihi salam. Sebab Nabi Ayub alaihi salam tidak berusaha dan tidak berdoa pada Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit yang menimpa kat dia. Dalam tafsir bermacam ceritalah. Yang ada tafsir cerita di antara yang dilakukan oleh rumah dia, Nabi Ayub AS dia duduk sabar dia. Di rumah dia kata, kenapa lah tak suruh tidur kemudian kenapa tak minta Nabi dan Rasul, Nabi Ayub AS, Nabi dan Rasul doa mustajab, tapi dia tak minta kepada Allah supaya diangkat penyakit itu. Bermaksud dia redha dengan ketentuan Tuhan, dengan penyakitnya. Rumah dia marah. Maka kata Nabi Ayub AS, berapa lama dah aku sihat? Dia kata, sebelum ni dah berapa lama dah, puluh-puluh tahun dah sihat. Jadi Allah Ta'ala timpakan penyakit berapa lama dah? Belum sampai lagi sebanyak dia sihat dahulu. Bermaksud bila ditarik kesihatan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ayub AS bersifat dengan qanaah. Betul. Dulu Allah Ta'ala dah bagi sihat dah, sekarang nak ambil balik sikit. Betul. Bermaksud kesihatan ni tinggal sikit. Jadi sikit nikmat ni bukan sekadar duit. Semualah tinggal sikit, semua tinggal sikit. Duit tinggal sikit, keluarga tinggal sikit. Apa lagi? Kesihatan kita tinggal sikit. Apa saja yang sikit, qanaah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ujian yang sangat berat. Ujian yang berat, pahala dia besar. Kenapa berat? Sebab kita tak tahan. Tuhan tarik semua dia. Dulu kaya, sekarang tak nak kaya dah. Dia kata, dulu sihat, sekarang Tuhan sakit. Ujian yang berat. Ya Allah SWT. Kenapa berat? Allah SWT angkat kita, darjat kita. Maka qanaah dengan yang sedikit. Al-qanaah bil qalil, rasa puas. Jadi kalau kita tak pergi Makkah pun, kita doa kat sini pun tak apa. Ya Allah berikan aku rasa qanaah dengan nikmat yang kau berikan kepada aku. Tidak. Jadi doa ni tak semestinya kat Makkah. Bila-bila kita boleh doa. Minta rasa qanaah kepada Allah SWT. Kenapa? Sebab qanaah itu adalah tanda takwa. Kita berhajat kepada takwa. Macam kita berjalan, kita berhajat kepada bekal. Pergi dalam hutan, berhajat kepada bekal. Ada nasi lemak, ada itu, semua ada. Kalau tak ada, marah kita perlu bekal. Di akhirat juga perlu bekal. Dan Nabi dah sebut, dan bekal yang paling baik itu adalah takwa.
Fa inna khairaz zadi taqwa, Nabi kata. Sebaik-baik bekal adalah takwa. Jadi Sayyidina Ali menghuraikan mana takwa. Maka Sayyidina Ali mengenai takwa, al-khawfu minal jalil, takut kepada Allah, al-amal bil tanzil, mengamalkan Al-Quran. Ini juga cabaran. Nak mengamalkan Al-Quran, kena fahamkan Al-Quran, kena belajar, banyak prosesnya. Tidak semudah itu. Al-amal bil tanzil, al-qana'atu bil qalil, dapat rasa qanaah kepada Allah dengan yang sedikit. Masya Allah, mana hidup di dunia kita ada qanaah. Jadi qanaah ini tanda takwa. Dan takwa itu adalah bekalan kita yang paling selamat di akhirat. Bermaksud sifat qanaah kita sangat berhajat. Maka Allah Ta'ala berikan kita qanaah, maka diuji oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Ta'ala nak bagi kita sifat sabar. Macam mana Tuhan nak bagi kita sifat sabar? Maka diuji Allah SWT. Keluar sabar kita. Jadi ketika mana datang sabar kita? Bila diuji oleh Allah SWT. Sabar. Kalau Tuhan tak uji, mana datang sabar? Manjang makan semua boleh ya. Ayam boleh, daging boleh, kambing boleh, pepok boleh, semua boleh ya. Tak ada sabar. Tapi dua orang semua tak boleh lah. Daging tak boleh, ayam kampung tak boleh, ayam daging boleh, labu boleh. Lepas itu sabar yang mandang. Orang makan kepala kambing tu agak ya, tapi tak apa dah. Ada tak sabar. Apa dah sabar. Begitu juga qanaah. Macam mana kita nak dapat sifat qanaah? Maka Allah Subhanahu Wa Taala tarik nikmat-nikmat kita. Ketika itulah zahir qanaah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tak zahir qanaah kita, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kepada Allah Taala, jangan minta duit dia. Minta iman, minta takwa, minta qanaah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam doa tawaf kan. Allahumma qanni'ni bima razaqtani. Ya Allah, berikan aku rasa qanaah dengan nikmat-Mu. Itu yang ketiga. Yang keempat. Yang keempat ni umum semua kebaikan. Yang keempat ni umum semua jenis kebaikan. Apa dia? Yang keempat, al-isti'dad li yaumir rahil. Nombor dia. Ada empat makna takwa pada Sayyidina Ali. Al-khawfu minal jalil, takut kepada Allah. Al-amal bil tanzil, mengamalkan Al-Quran. Al-qana'ah bil qalil, qana'ah yang sedikit. Yang keempat, al-isti'dad li yaumir rahil, bersedia untuk mati. Nampaklah bersedia untuk mati itu. Macam mana kita nak preso, nak SPM, nampaklah dia bersedia. Tengah malam pusat tu tengok, tengok dalam bilik dia, pegang buku dia. Nampak sedia lah. Kalau lepas tu tulis, buat nota, nampak sedia dia. Tapi dia relax dia. Apalah. Nak preso dah ni. Lekor minggir dia. WhatsApp tu bukan. Parah dia. Tak nampak sedia dia. Dia tak sedia kan. Dia tengok besok dulu dia. Alhamdulillah macam adik dia nak ada kan. Tapi makna kata bersedialah. Jangan kita menjadi insya-Allah tak ada masalah tu. Tak ada sedia apa-apa tentang akhirat dia. Jadi nak ada takwa itu, Sayyidina Ali kata al-isti'dad li yaumir rahil. Bersedia untuk mati. Itu tujuan mati tadi. Bila kita ingat mati, sedia ni. Dosa banyak, belum taubat lagi. Mana? Ingat mati banyak-banyak. Maka kita pun nak sedia. Rasa banyak-banyak amal tak sedia ni, dosa banyak ni. Kita pun bersedia untuk mati itu tanda takwa. Tanda ada takwa. Dan takwa itu bekalan yang paling bernilai untuk kita buat mati. Maka kata di sini, ini satu tadi ni, bila sampai ke tepi kubur jenazah itu, maka diseru dengan 3 kali seruan yang amat kuat. Maka kata seorang, wahai anak Adam, tiada engkau berbekal kamu. Jadi saya tengok, Allah, tak ada bekalan langsung. Tak banyak bekal jadi kita masa tu menyesal yang tak sudah. Menyesal ni sakit.
Di antara satu sakit adalah nadam, nama dia. Nadam ni menyesal. Menyesal ni sakit menyesal. Menyesal ni rasa tekilan, menyesal tekilan macam orang dah penyesal gagal. Allah, tekilan. Kalau baca itu kan ada menyesal, ada C, D, E. Allah kata dia menyesal. Kenapa menyesal tak? Itulah menyesal itu. Ada menyesal. Menyesal sebab gagal. Begitulah di antara. Kita kata ada surat. Mana bakal tu ni? Itu dia. Kita pun ingat ya. Tiada engkau berbekal dalam kampung bagi binasa ini, dan tiada engkau tanggung daripada kaya itu, dan tiada engkau berbekal dalam kampung bagi binasa ini. Apa maksudnya? Dan tiada engkau tanggung daripada kaya itu bagi fakir ini. Mana engkau dulu kaya, kekayaan harta itu, kamu tak boleh menanggung kefakiran kamu sekarang ini. Dan tiada engkau tanggung daripada nur bagi zulumat ini. Bermaksud tanggung nur, kau tak bawa cahaya untuk bawa ke dalam kegelapan alam kubur ini. Maka tiada engkau tanggung, tiada engkau bawa cahaya nur bagi kegelapan ini. Maka apabila dihantarkan akan dia dalam liang lahat, diseru orang akan dia ditinggal kali dengan suruh yang kuat. Banyak kali dia seru. Nak berjalan ke masjid seru, sampai salat jenazah seru, bawa ke tepi kubur seru lagi suruhan itu. Kemudian bila diletakkan dalam liang lahat, katanya, maka diseru dengan suruh yang amat kuat, wahai anak Adam, adalah engkau atas belakangku suka. Belakangku ni atas muka bumi lah, seruan daripada bumi ni. Di atas belakangku bermaksud suara daripada bumi tu lah. Wahai anak Adam, adalah engkau atas belakangku suka, dan jadilah engkau dalam perutku itu menangis. Ni kata-kata daripada bumi. Bumi dia kata, dulu yang mana dia kata dunia tu, dengan sehat, dengan kaya, dengan harta, tetapi lalai daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menegur orang yang suka di dunia dalam keadaan lalai daripada Allah Subhanahu wa taala. Suka di atas dunia, taat apa? Kita rasa suka di dunia di atas ketaatan itu tak apa, bahkan dianjurkan oleh agama. Kita beramal, kita hafal Quran, kita suka, dia dianjurkan. Gembira dengan kebaikan dianjurkan. Jadi gembira ni ada dua. Satu gembira yang terpuji, satu gembira yang keji. Ada gembira yang terpuji. Gembira yang terpuji adalah bila kita mendapat rahmat kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Rahmat berupa iman, rahmat berupa hidayat, rahmat berupa taat. Bermaksud kita sanggup datang ke masjid, contohnya. Puas mujahadah datang ke masjid. Puas mujahadah kita pun solat tarawih, selesai gitu. Puas mujahadah kita pun baca Quran khatam. Selain daripada Allah Ta'ala perintahkan kita beramal ibadat, mujahadah kita nak ibadat. Kadang-kadang berpaut dari itu nak buat ibadat. Kadang puas nahan sabar. Apalah nampak muka tu tak ceria pula, entah orang semua bilang kami gitu. Tapi di masjid lah tak ceria dia. Bilang kami itu belum tentu lagi kan. Dapat pahala tak dapat pahala kan. Sekarang yang pergi hanyai pula. Baik apa? Pergi makan. Tak tahulah halal lah kan. Tapi mana dapat macam tu je lah. Kita dapat boi. Apalah tak dapat pergi hanyai. Kalau tak dapat makan-makan sana. Habis orang kuliah lah. Kuliah sana si tak. Saudi ya kan. Jadi betul tak? Jadi agama suruh kita taat,
suruh beramal. Kemudian disuruh gembira dengan amal. Kadang-kadang kita berjaya datang kuliah, kita beramal, kita puasa, kita beribadah, apa lagi amal kita buat. Tak cukup dengan kita taat pada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan suruh kita diam. Jadi bila datang masjid, Allah syukurnya, itu perintah Allah Taala. Jangan bila masjid buka, tadi, kita dapat Allah semua dikumpul ni. Tapi di masjid dah. Tadi tak. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi." Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi. Katakan ya Muhammad, dengan kemuliaan yang Tuhan bagi. Apa kemuliaan yang paling mulia? Iman, ilmu, wa rahmati, dan rahmat Allah Taala. Fa bidzalika, maka dengan demikian itu falyafrahu, bergembiralah kamu. Jadi kita dah datang ke masjid, alhamdulillah, lepas ni gembirakan hati. Kita dah solat, gembirakan hati. Kita cubalah qiyamul lail. Kita anjurkan qiyamul lail, muka masalah. Kan tak datang kan marah pula, buat ITK masjid. Terpaksa kan. Gembira kan. Fal yafrahu. Tuhan kata gembira. Jadi gembira dengan taat itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia terpuji. Sebab itu ulama menjadikan dalil kita bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh kita gembira. Tak boleh kita gembira kita mengenang kelahiran Nabi dan kita gembira. Kita gembira dengan Nabi yang berrahmat. Maka itu benda yang baik. Maka dianjurkan dan terpuji. Adapun gembira yang dilarang oleh agama, gembira di atas kelalaian. Gembira yang membuat lalai daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala mengatakan, la tamshi fil ardi maraha. Jangan engkau jalan di muka bumi ini dengan berontak-ontak. Berontak ni sombong. Contoh kalau askar belakang. Dia payah askar, tahulah dia pun tak ontak jalan. Allah Taala sebut dalam Quran, la tamshi fil ardi maraha. Jangan engkau jalan di muka ini berontak-ontak. Berontak-ontak tanda sombong. Innaka lan tahrikal arda. Yang kamu jalan berontak-ontak ni lambang orang sombong. Jadi lambang orang sombong ni jalan itu berontak-ontak. Tapi kalau orang tu memang dah berontak-ontak jalannya, itu lain. Allah Taala mengatakan, la tamshi fil ardi maraha, dengan jalan yang berontak-ontak maksud dia sombong. Innaka lan tahrikal arda, kamu yang jalan berontak-ontak tu takkan pecah tanah tu. Walam tablughal jibala tula, yang engkau rasa-rasa tinggi-tinggi tu engkau takkan sampai tinggi gunung. Walam tablughal jibala tula, mana jangan sombonglah di atas muka bumi ni. Ada ayat yang menyebut jangan kita gembira yang melalaikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bagi orang yang lalai atas muka dunia, maka bumi ni bercakap, siaplah dia kata. Siaplah kau nanti gitu. Siaplah. Sombonglah, lalailah, siaplah. Masya-Allah. Satu lagi ancaman kita ketika mati, kita diancam oleh bumi, bermaksud bumi marah ke kita. Kita bermaksiat atas muka bumi, bumi itu tunggu ya, tak apa, siaplah. Jadi ketika mana dihantarkan dalam kubur, maka ada seru yang kuat, wahai anak Adam, adalah engkau atas belakang aku suka dengan dunia ini, dan jadilah engkau dalam perut aku itu menangis. Sekarang dalam perut aku menangis. Nabi SAW menyebut tidak adalah seseorang yang dimasuk ke alam barzakh kalau tidak akan dihimpit oleh kubur. Sampai Nabi isyaratkan tangan macam ni. Nabi kata akan dihimpit oleh kubur. Macam ni Nabi gambarkan tulang rusuk.
Tidaklah seorang itu masuk dalam kubur kecuali semua akan dihimpit oleh kubur. Maksud tulang rusuk dan selisih dihimpit oleh kubur. Mana himpitan kubur itu ada. Sehingga Nabi SAW menyebut dalam satu hadis yang bermaksud, Nabi kata, jika ada seseorang selamat daripada himpitan kubur, maka berjayalah Sa'ad bin Mu'az. Maka berjayalah Sa'ad bin Mu'az, Nabi kata. Bermaksud Sa'ad bin Mu'az pun tak berjaya. Kalaulah ada orang terlepas daripada himpitan kubur, maka Sa'ad bin Mu'az terlepas himpitan kubur. Bermaksud Sa'ad bin Mu'az pun tak terlepas, konon juga himpit kubur. Siapa Sa'ad bin Mu'az? Sa'ad bin Mu'az di antara orang yang paling mulia di kalangan orang Ansar, orang Madinah, orang Ansar. Sa'ad bin Mu'az di antara orang yang paling soleh di antara orang Ansar. Sehingga ketika kematian dia, Nabi tak perasan. Nabi tak perasan. Sehingga Nabi tanya, siapa yang meninggal dunia hari ini? Siapa yang dikebumikan pada hari ini? Kenapa ya Rasulullah? Nabi kata, aku melihat arash bergegar. Nabi kata, arash bergegar di atas sana. Gempur. Jadi gempur tu bukan gempur. Gempur bermaksud gembiranya malaikat. Jadi malaikat ini sebenarnya terlalu gembira dengan kematian seseorang. Malaikat ini menyayangi manusia dan memuliakan manusia. Malaikat ini memuliakan manusia. Kenapa malaikat memuliakan manusia? Sebab awal-awal lagi dah Allah Ta'ala perintahkan malaikat memuliakan manusia. Apakah ketika mana awal malaikat memuliakan manusia, lepas tu tak peduli dah? Sekali cukuplah, InsyaAllah. Ketika awal-awal lagi Allah Ta'ala mengajar malaikat supaya muliakan manusia, yang mana malaikat tak tahu manusia ni apa ni. Apa maksud manusia, malaikat tak tahu. Malaikat sangka mereka lah yang paling mulia. Tetapi apabila Allah Subhanahu Wa Ta'ala tunjukkan bukti yang pertama, Nabi Adam lebih berilmu daripada malaikat. Ditanya malaikat soalan, malaikat tak boleh jawab. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bila Allah Ta'ala tanya soalan dekat malaikat, malaikat tak boleh jawab. Soalan yang sama Tuhan tanya Nabi Adam alaihissalam. Qala ya Adam anbi'hum bi asma'ihim. Wahai Adam, ceritakan ilmu-ilmu yang ditanya malaikat tadi. Falamma anba'ahum, bila malaikat ceritakan apa soalan yang ditanya, dia jawab satu persatu. Malaikat tak dapat jawab. Tak ada seorang pun malaikat boleh, termasuk Jibril alaihissalam. Semua mengatakan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Engkau ya Allah, kami tak ada ilmu kecuali benda yang Engkau ajar kepada kami sahaja. Adapun soalan ini Engkau tak ajar aku apa makna dia. Maka Allah Ta'ala tanya soalan yang sama kepada Nabi Adam alaihissalam. Qala ya Adam anbi'hum bi asma'ihim. Wahai Adam, cuba ceritakan. Falamma anba'ahum, apabila Nabi Adam ceritakan, qala alam aqul lakum, Tuhan kata, akan dah qabana ahli bahasa dongkul. Falamma anba'ahum qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard. Kata Allah Ta'ala, kan dah qabaran dah. Kata Allah Ta'ala, aku lebih mengetahui benda yang gaib. Bermaksud Allah Ta'ala mengetahui bahawa Nabi Adam ini mulia kedudukan dia. Jadi malaikat kata itu akur, Masya Allah, mulia Nabi Adam AS. Selepas Nabi Adam mulia, apa Allah Ta'ala kata? Usjudu li Adam. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam. Ketika mana kami kata kepada malaikat, usjudu li Adam, sujud kepada Adam, sujud penghormatan. Malaikat semua faham. Ketika itu sujud kepada Nabi Adam bukan sujud penyembahan, tapi sujud ihtiram, sujud memuliakan. Kerana ketika itu syariat belum melarang lagi seseorang memuliakan seorang dengan sujud. Maksudnya dibolehkan. Maka di situ ulama mengeluarkan hukum bahawa semata-mata sujud
belum lagi haram. Semata-mata sujud belum lagi haram. Yang haram apa niatnya? Yang letak kepala kat bawah ni apa niat ni? Tak ada saja nak cium ke pembu masak apa bukanlah sujud. Macam di Mesir, Masya Allah, orang ziarah makam para awliya. Di Mesir banyak para awliya. Ada yang begitu ta'aluk hati kepada dia, dicium ya lantai-lantai dekat makam tu. Jadi orang tak faham, golongan ini sujud pada makam dia tu. Tak semudah itu, tanyalah orang tu, dia buat apa? Apa kau punya sujud? Tak, habis cium tanahnya gitu. Oh, cium. Dia letak tu cium, bukan dia sujud. Dia tak sujud. Tapi tak digalakkan lah. Tak digalakkan. Tapi kalau ada orang buat macam tu, tidak semudah itu kita hukum dia sujud. Tanya dulu. Kau buat apa ni? Macam sujud nampak dah saja cium. Cium apa? Nak menghormati orang ni. Sekadar itu. Tak semestinya tauhid hukum itu. Begitulah malaikat. Malaikat disuruh sujud kepada Adam AS. Tanya malaikat, kenapa sujud? Sembah Adam ke? Malaikat tidak menyembah Nabi Adam AS. Malaikat kita menghormati Nabi Adam AS. Bermaksud ketika itu malaikat sujud, tanda penghormatan kepada Nabi Adam AS. Maka syariat ketika itu dibenarkan. Sampailah kepada syariat Nabi SAW, maka tidak dibenarkan lagi manusia sujud dengan manusia. Ketika mana unta datang tersembam macam sujud di hadapan Nabi SAW. Ada seekor unta datang di hadapan Nabi, tiba-tiba turun kepala ke bawah macam sujud kepada Nabi SAW. Binatang, syariat binatang tak sama dengan syariat manusia. Sahabat tengoklah binatang tadi sujud. Dia nampak unta tu sujud kepada Nabi SAW. Nabi mendekati unta tu. Unta pun menguak kalau unta. Apa nak bunyi sikit kan? Mengembek kambing. Mengapa? Unta apa? Menguak kau? Menguak. Unta. Nabi dengar. Sahabat tanya, kenapa ya Rasulullah? Nabi tanya, unta siapa ni? Kenapa ya Rasulullah? Unta saya. Kenapa? Unta itu mengadu kepada aku. Dia kata dia rasa sedih. Sebab tu Nabi dia di antara mukjizat Nabi tahu bahasa binatang. Unta ini mengadu kepada aku. Nabi kata bahawa dia telah berlama khidmat kepada tuan dia. Semenjak kecil dia khidmat. Sampai dia tua dah tak larat, tiba-tiba tuan dia bercadang nak semolih dia, dapat gulai. Unta ni tak larat ni, daripada mati nak kata gulai lah dia. Jadi unta ni sedih. Sebab dia dah khidmat kepada tuan dia, sampai dah tak larat, tuan dia nak gulai, dia nak makan. Maka datang adu kepada dia kesedihan dia. Maka Nabi kata, aku beli unta ni. Aku beli unta ni. Nabi kata. Maka tuan dia kata, ya Rasulullah, hadiah. Aku hadiah kepada kau. Tak payah beli, hadiah. Maka Nabi kata, kalau kau dah serahkan unta ini kepada aku, dah. Nabi kata, biarkan unta ini berjalan sendiri dan jangan usir dia, biar dia mati sendiri. Unta itu sahaja, unta yang lain. Unta itu sahaja yang tak dibenarkan sebenarnya. Haram sembelih unta tu. Sebab Nabi dah larang. Unta ni jangan diusir, jangan disembelih, biar dia mati sendiri. Maka sebagian sahabat nampak unta tu sujud kepada Nabi SAW. Ada orang katakan, ya Rasulullah, izinkan aku sujud macam unta tadi. Izinkan aku sujud kepada engkau. Bukan sujud menyembah. Sahabat faham. Mana? Kami nak hormati engkau dengan sujud. Izinkan kami sujud untuk menghormati engkau ya Rasulullah. Nabi kata tidak dibenarkan seseorang itu sujud kepada seseorang. Sebab terlampau hormat kita nak sujud. Tak boleh. Dalam hukum ada had dia. Rokok tak boleh. Teh pada rokok boleh. Macam jauh di sikit dia boleh. Hai. Dah sampai rokok kan. Itu boleh. Tapi kalau rokok tak boleh. Apa lagi sujud dalam syariat kita kan. Jadi mengatakan tidak dibenarkan seseorang sujud kepada seseorang.
Sekiranya Allah Ta'ala benarkan seorang sujud kepada seorang, aku perintahkan isteri sujud kepada suami. Main. Kalau dibenarkan, Nabi kata, orang pertama aku perintahkan sujud, suami isteri hormat kepada suami secara sujud. Parah gitu. Mana begitulah puasanya kan. Cerita apa tadi? Kono pula umpan lah. Tadi ya. Maka dia kata, cerita Musa bin Muaz tadi. Jadi tanah dia mengatakan, engkau dulu di atas muka dunia, engkau suka, sekarang dalam perut engkau menangis. Jadi bermaksud tanah ni marah kepada jenazah ini. Dan salah satu permulaan tanda dia marah, Nabi kata, himpitan kubur. Tidak ada seorang pun akan berjaya. Kalau ada seorang berjaya, maka berjaya Sa'ad bin Mu'az. Jadi Sa'ad bin Mu'az ini, kenapa ya Rasulullah? Sebab aku mendengar aras bergoncang. Kenapa aras bergoncang? Sebab malaikat terlampau gembira dengan kewafatan ataupun menyambut roh Mu'az. Malaikat sangat gembira. Sebagai dalil, kalau malaikat itu sangat gembira dengan kewafatan Mu'az, kita orang Islam pun malaikat gembira sama. Maksudnya. Tapi taklah sampai sebagai gembira Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az sampai gempar aras tu. Sebab yang meninggalnya roh yang mulia. Sebagai dalil bahawa orang mukmin biasa, malaikat bergembira menyambutnya. Malaikat memuliakan kita, menyambut kita. Kita akan dimuliakan oleh malaikat. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Meninggal dunia akan disambut. Kan kita baca dulu, bawa kain kapan, roh kita akan dikapankan dan sebagainya. Bukan sekadar begitu. Bukan sekadar malaikat memuliakan, malaikat gembira dengan kita. Malaikat menyayangi kita, rasa kasih kepada kita, rasa ta'zim kepada kita, memuliakan kita sebagai makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia ni siapa? Manusia ni makhluk yang Tuhan muliakan. Malaikat tahu tak? Malaikat tahu. Allah Taala kata, "Walaqad karramna bani Adam." Kami muliakan anak Adam. Jadi malaikat memuliakan makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi kita beriman, apatah lagi kita taat pada Allah Subhanahu wa taala, sangat gembira malaikat menyambut ruh kita. Jadi begitulah Sa'ad bin Mu'az. Jadi Nabi mengatakan, ketika mana meninggal, siapa yang meninggal? Sa'ad bin Mu'az. Ya Rasulullah, kenapa ya Rasulullah? Nabi katakan aras bergoncang. Kenapa? Malaikat terlampau gembira dengan kematian Sa'ad bin Mu'az. Jadi Nabi mengatakan Sa'ad bin Mu'az yang begitu mulia pun tidak berjaya, dihimpit juga oleh kubur. Sehingga ulama menyatakan betapa mulianya Sa'ad bin Mu'az. Sahabat meriwayatkan, sebab ada sebagian ulama mengatakan bahawa jenazah ada kaitan dengan kubur. Jangan kita pegang mana-mana. Bisa ulama katakan jenazah ada kaitan dengan kubur. Kadang-kadang orang pergi kubur tu dia faham juga. Ada kubur mudah digali, ada kubur ya Allah patah-patah cangkul. Contoh punya itu besar lah. Kubur ada jadi kita aib pada jenazah. Tapi menggambarkan cerita Sa'ad bin Mu'az, kubur dia tak sama dengan kubur yang lain. Itu masalah. Sa'ad bin Mu'az dikuburkan di Baqi'. Saya mula-mula masuk Baqi', balik buku tentang kubur-kubur para sahabat ni. Sebab tak ada. Kubur Sayyidina Osman mana, kubur Sayyidina Hasan mana, tak ada tanda. Dia kena beli buku. Sampailah dalam buku tu ni, kubur Sa'ad bin Mu'az, dekat kubur Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah. Jadi nampaklah kawasan dia tu. Kenapa? Sebab dia mengatakan kita mana kematian Sa'ad bin Mu'az, sahabat yang menggali kubur Sa'ad bin Mu'az meriwayatkan tidaklah kami gali tanah Sa'ad bin Mu'az kecuali kasturi yang keluar, bau kasturi. Semakin kami gali, semakin bau kasturi yang lebih kuat. Tak semua kubur pun itu.
Jadi soal kubur kita bau macam-macam lah, bau tanah liat ya. Allah Alam lah. Di Sa'ad bin Mu'az kubur dia bau kasturi. Kata riwayat, semakin kami gali semakin dalam, semakin kuat bunyi bau kasturi. Maka di antara para hadis, membaca hadis ini, ada perawi yang baca hadis ni bukan zaman sahabat dah. Maka kami pergi ke kubur Sa'ad bin Mu'az dan kami ambil tanah itu dan kami cium bau kasturi, kata perawi itu. Begitulah selepasnya bila saya baca riwayat ini, saya pergi ke tanah ni. Allah Alam, tapi saya pergi betul. Saya ambil tanah, saya cium bau kasturi. Tak ada kata. Tak ada kata seorang Arab suam ni atas tu sana. Macam mana? Apa dia? Masih ada bau kan? Nanti saya bau sendiri. Dia ambil kubur Sa'ad bin Mu'az tu, dia kenapa kat mana lokasi tu, yakin dah cina. Saya pernah ambil cium bau kasturi. Masya Allah. Itu sangat pas. Jadi Sa'ad bin Mu'az pun kena himpit kubur. Semua ada ulama meriwayatkan semua orang kena himpit kubur, cuma himpit dia berbeza dengan ahli maksiat dengan ahli taat. Ahli maksiat kena paluk macam organ paluk tu. Sakit, ramai pengsan orang. Sampai selisih tulang. Ada orang mukmin dipaluk macam amak paluk anak. Uan paluk cucu selalak apa cucu dalam tu. Dipaluk dia uan kan. Kena paluk, kata orang begitu. Orang mukmin pun kena paluk juga oleh kubur tu. Tapi paluk dia paluk sayang. Tetap kena paluk, kata riwayat. Jadi mana dua sama ada kita masuk kubur, dipaluk sampai sakit, terimpit, sehingga dalam hadis mengatakan sampai selisih pula. Tu himpitan kubur yang menyakitkan. Ataupun dihimpit kubur macam amak palu anak. Kenapa? Sebab bumi itu amak kita. Kan bumi itu asal kita, tanah asal kita. Kullukum min Adam wa Adam min turab. Kullukum min Adam wa Adam min turab. Kamu semua daripada Nabi Adam dan Nabi Adam daripada tanah. Jadi tanah tu amak kita. Jadi kalau kita jahat, dipiuk kan. Tapi kalau kita baik, dipalu kan. Kata ulama, maka tetap akan dipeluk oleh, jadi mudah-mudahan kita dipeluk dengan peluk sayang oleh tanah ni kan. Jadi ada baik-baik perangai tu. Elok baik-baik, maka sayang tanah bila kita meninggal dunia. Wallahu ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah.